Lupa pula lah nak rekod. Okey. Sambung nombor 8. Okey, nombor 8. Menunjukkan dua buah troli sebelum dan selepas pelanggaran. Sebelum dan selepas pelanggaran. Okey. Kat sini. Jadi soalan dia apa? Berapakah hal laju kedua-dua troli tersebut selepas pelanggaran? Okey, dia nak cari hal laju. Okey, nampak tak ni dia adalah lepas berlanggar dia melekat. Kalau melekat, momentum jenis apa ni? Kenyal ke tak kenyal? Kenyal ke tak kenyal? Lepas dia berlanggar dia melekat. Kalau melekat dia adalah tak kenyal. Okey, tak kenyal formulanya adalah M1U1 sama dengan pula. Tambah M2U2 sama dengan bracket M1 tambah M2 sama dengan V. Ini kalau dia melekat. Okey, V ni yang kita nak cari ni. Korang masukkan nilai dia. M1 kalau kat sini M dia 1.5, U dia 2. Plus M2 1, U nya kosong. 1.5 plus 1 darab V. Okey, berapa dapat? 2.5V. Jadi V berapa Ikal? Cuba bantu je Ikal. Kira berapa V dapat? 1.2 okey, ada pun 1.2. Alright. Okey, 9. Menunjukkan sekeping duit shilling serupa PQR berada dalam keadaan pegun. Okey, pegun. Okey, nombor 9. Soalannya adalah apa yang akan berlaku apabila P berlanggar dengan Q? P berlanggar dengan Q. Kita jentik P tu kena pada Q. So, apa yang berlaku seterusnya? Okey, cuba jawab. Agak-agaknya mana yang bergerak, mana yang tak bergerak. Haikal kata D. Betul tak D? Mula-mula kalau P ni kena, P tak bergerak lah. P tak bergerak. P akan jadi pegun. Ni P pegun. P tak bergerak. Q pun tak bergerak. Yang bergerak R je. R yang bergerak. Sebab dia transfer energy. R je bergerak. Boleh Kal? Okay. Next. Nombor 10. Menunjukkan seorang penerjun udara sedang melakukan terjunan. Apakah konsep fizik yang dialami oleh penerjun udara? Okey, kita nak cari konsep fizik yang dialami oleh penerjun udara. Konsep fizik yang dialami penerjun udara. Dia jatuh lah kan, penerjun. Penerjun kalau jatuh dia panggil apa?
Konsep apa yang kita guna? Dia akan jadi jatuh bebas. Free fall, jatuh bebas. Nombor 11, menunjukkan sebiji bola menghentam muka seorang pemain. Mengapakah daya yang besar bertindak pada muka pemain tersebut? Okey, agak-agaknya apa jawapan dia? Kenapa jadi mukanya jadi kemik? Kenapa jadi kemik? Ni daya impos ni, daya impos. Ingat lagi tak daya impos? Apa yang jadi? Okey, ada idea? Tengok ni. Bila terkena kan, jadi kemik disebabkan oleh masa hentaman dia singkat. Masa dia singkat. Masa dipendekkan. Ingat lagi tak? Okey. Jadi kalau masa disingkatkan, daya impak dia mesti besar. Impak dia mesti besar. Boleh jadi kat sini kerana masa dipendekkan ini. Okey. Okey, penting buat revision, tahu. Okey, rajah 12. Menunjukkan model kereta bergerak dengan arah yang ditunjukkan oleh anak panah di sekeliling trek bulatan yang mendatar. Okey. Soalannya, kereta itu bergerak dengan terlalu pantas dan meninggalkan trek pada titik P. Maksudnya dia macam terlajak lah ni. Okey, arah manakah dia bergerak selepas itu? Okey, 12. Lepas titik P ni dia macam gelongsor macam tu lah. Agak-agaknya ke mana dia pergi? Ke mana dia pergi? Adakah dia ikut yang D, dia ikut yang C ataupun dia ikut yang A? Mana satu kah pendapat awak? Ada idea? Dia kata B. Dia jadi macam ni kan. Kalau dia lalu sampai P tu kan, dia akan stop, dia gelongsor. Dia akan jadi tangent. Dia akan jadi tangent. Okey, maksudnya kita ambil pembaris pada titik P tu, dia akan menyentuh bulatan. Dia jadi tangent macam ni. Kau faham tak? Dia jadi macam tu. Faham tak? Okey. Jadi yang hampir ni adalah C lah. Yang hampir tu C. Okey, dia jadi tangent. Faham tak? Okey, boleh Jadi nampak yang dekat tu adalah C lah. Dia jadi tangent. Jadi tangent. Okey, 13. Alamak, ni kira-kira ni. Tak apa, kita baca dulu. Percutan graviti bulan adalah 6 kali lebih rendah daripada bumi. Jika berat seorang angkasawan bumi ialah 720, berapakah jisim di bulan? Okey, berapa jisim di bulan? Ingat jisim di mana-mana sama je. Okey, yang berubah adalah berat. Jisim sama je. Jadi kita gunalah konsep jisim.
W sama dengan mg. W dah ada 720. M nak cari. G kita 9.81. Pindah je lah. M sama dengan 720 bahagi 9.81. Okey, berapa M dia? Cuba try bahagi. Berapa dapat? Sebab M dia sama je. Yang beza adalah berat, ya. Tujuh 3.394. So jawapannya adalah C lah, kan. Okey, betul. Lagi. Okey. Rumus menunjukkan hukum graviti yang semesta. Okey, jaraknya ada. Okeylah, R. Okey, soalannya 14. Antara berikut manakah benar? Okey, antara berikut manakah benar? Kita tengok betul-betul. Mana yang benar pada pendapat awak? C. C tadi Okey, daya graviti dikenakan oleh jasad dengan jisim yang lebih besar. Macam keliru je. Okey. B. Magnitude daya berkurangan secara linear dengan R. Magnitude daya berkurangan secara linear tak. Dia bukan linear, dia jadi macam ni. Ni bukan linear macam ni. Okey, semakin besar jisim kedua-dua jasad, semakin besar. Ni betul. Semakin besar kedua-dua jasad, daya dikenakan adalah jasad ada makin tinggi. Okey, ni betul. Okey, semakin besar jasad jisim, semakin besar daya graviti. Okey, ni betul. Okey, 15. Menurut hukum kegravitian semesta, daya graviti di antara dua objek adalah berkadar terus. Okey, 15. Berkadar terus dengan apa? Daya graviti antara dua objek berkadar terus dengan tengok dia dua ni, tengok ni. F ni. F ni berkadar terus dengan apa? F ni berkadar terus, nampak tak? Dengan M1 dan M2. Berkadar terus. Kalau berkadar songsang, dia berkadar songsang dengan R. Faham tak? G tak kira sebab G ni pemalar. G ni adalah pemalar. Pemalar tak kira lah. Jadi kalau berkadar terus, dia berkadar terus dengan dua jasad. Jisim lah. Kalau berkadar songsang, berkadar dengan radius dia. Jarak lah. Faham tak? Macam tu. So, cuba carikan ni. Berkadar dengan jisim. Ini ni. Hasil darab kedua jisim. Dia berkadar dua tu. Okey, boleh Jadi rujuk kepada, kalau apa-apa hubungan, rujuk kepada dia punya formula dia. Alamat pengiraan banyak, malas. Okey, tak nak buat pengiraan. Tak cukup masa nanti. Okey, 17. Kita masuk 17. Okey, Raja Lampang menunjukkan 4 kedudukan bagi sebuah planet yang bergerak mengelilingi matahari mengikut orbit berbentuk elips. Okey, berbentuk elips, betul. Okey. Pada kedudukan manakah ABCD hal laju planet tersebut adalah maksimum? Hal laju maksimum maksudnya laju lah. Di manakah bumi kita yang paling laju?
Okey, ni senang ni. Ni korang mesti boleh jawab ni. Ifan nak cuba, Ifan? Senang ni, Ifan. Ifan kata B, betul. B adalah yang paling laju. Okey, nice. 18. Antara berikut, manakah benar tentang satelit Tionsat, Razatsat dan ISF? Okey, 18. Ketiga-tiga ni bukan Joe Pegon. Tiga-tiga ni bukan Joe Pegon ya. Joe Pegon miasat je. Yang lain bukan. Kalau Joe Pegon, macam B ni. B Joe Pegon mengikut bersamaan 24 jam. Ni Joe Pegon. Dia sebab dia sama dengan peredaran bumi. Bukanlah B. B bukanlah. Okey. Jadi kalau bukan Joe Pegon, dia adalah tidak perlu sama dengan putaran bumi. Macam ni, satelit komunikasi yang miasat kan. Ni Joe Pegon. Berada pada kedudukan geografi yang sama, Joe Pegon. Okey. Mengikut khatulistiwa, Joe Pegon. Okey, Joe Pegon biasanya miasat sahaja. Okey. 19. Faktor mempunyai pengaruh hal laju lepas. Apakah faktor mempengaruhi hal laju lepas bagi suatu objek dari permukaan bumi? Hal laju lepas ni macam roket lah. Macam SpaceX baru ni kan. Roket nak keluar daripada angkasa. So, kita perlukan hal laju lepas. Okey. Jadi, apakah faktor-faktor yang diperlukan? Awak rasa? Kalau kita pergi ke planet Mars lain. Planet Jupiter lain. So, yang mempengaruhi supaya kita nak keluar daripada space kita dipengaruhi oleh jisim. Kalau bumi, jisim bumi lah. Kalau Mars, jisim Mars. Selagi semakin berat jisim sesebuah planet, semakin susah kita nak keluar daripada planet tersebut. Sebab graviti dia tinggi, susah nak keluar. Okey, 20. Dua objek yang berlainan, suhu bersentuhan secara terma. Ni keseimbangan terma, guys. Ni kalau ikut logiknya, keseimbangan terma lah ni. Bersentuhan dengan terma ni. Okey. Jadi, kedua-dua dikatakan mencapai keseimbangan terma. Tengok tu. Okey, manakah jawapan untuk menunjukkan mencapai keseimbangan terma? Awak rasa kat mana jawapan dia? Haikal kata A. Betul.
kedua-duanya adalah sama. Okey, bagus. Okey, seketul ais dipanaskan dengan kadar seragam. Akhirnya ais melebur itu mendidih. Raja menunjukkan bagaimana berubah. Berapakah masa dia ambil untuk dia melebur? Dia melebur, ya. Berapakah dia diambil untuk dia melebur? Okey. Sini pepejal cecair. Sini cecair. Berapa lamakah dia ambil untuk masa untuk melebur? Untuk dia melebur. Okey, melebur banyak mana ni? Berapa tu melebur kat mana Pepejam melebur kat sini ni. Sini sampai sini. Sini 4 Sini 11 kan. Jadi 11 tolak 4 berapa guys? 11 tolak 4 7 lah tak? 7 lah, betul, 7 minit untuk dia melebur. Okey, ni pengiraan. Okey, ni pengiraan tekanan. Okey lah, pengiraan ni mungkin boleh buat juga kot. Okey je ni. Okey. Menunjukkan tekanan udara dalam sebuah tayar kereta memulakan perjalanan. Kereta jauh tanpa henti. Tekanan tayar 212. Mengapakah ini berlaku? Tiba-tiba tekanan tayar tu meningkat. Asalnya 210 menjadi 212. So, apa agaknya? Kenapa dia jadi meningkat? Kenapa dia meningkat? Sebab tu kalau nak pam tayar, jangan tegang sangat. Kita pam 210, 200 saja. Motor pun sama. Kalau over pump tu nanti boleh pecah. Reasonnya, kenapa? Ada idea? Tak ada. Sebab dia bila dia bergelek, tayar tu bergeser dengan jalan raya. Jadi dalam tu suhu dia meningkat. Suhu meningkat. Jadi meningkat, nanti tekanan dalam tu bertambah lah. Sebab tu kalau kita baca ada setengah kereta tu tayarnya meletup. Tu cikgu rasa kemungkinan dia pump tayar tu tinggi sangat. Patutnya kena rendah sikit. Dia dah tahu nak jalan jauh ke kan, panas. Okey, 23. 4 logam berlainan W, X, Y, Z mempunyai jisim. Okey. Jisim yang sama pada awalnya, besarkan sikit Pada awalnya 25 darjah. Jumlah haba yang diserap oleh Q oleh setiap logam mencapai akhirnya theta. Okey, soalannya, logam manakah mempunyai muatan haba tentu yang paling tinggi? Mana muatan haba paling tinggi? Korang kena pakai Q sama dengan MC theta. Okey. Cuba kirakan yang pertama. Haba yang diserap. Mana satu nak kira ni Logam mana punya muatan? Dia nak cari C ni. Jadi kat sini korang kena masuklah nilai dia. 11300 sama dengan M dia. Berapa M dia? Mempunyai jisim yang sama. Okey, jisim yang sama. Kita anggaplah jisimnya 1 kg lah, senang sikit. So, nak cari C. C nak cari, theta dia adalah 50. Berapa nilai C? C sama dengan 1130 bahagi 50. Kita buat macam tu lah, senang sikit.
Cuba kira. 11300 bahagi 50. Okey, berapa Haikal dapat Haikal? Yang pertama dulu kita kira. Berapa dapat? Kita nak cari C dia. Yang pertama C dia adalah 226. Okey, yang kedua guna sama juga. 7150 bahagi 80. Berapa dapat? $89.38. Okey, yang keempat. Okey, berapa dapat kan? Macam A dia tingginya. Oh, yang tu 29. Y lagi tinggi. Okey. 29 0.25. Okey. Lagi. Last one is 186.04. Jadi Y lah paling tinggi Y paling tinggi. Okay, verify ya. 11300 226. Oh, Y lah paling tinggi kan? Betul tak? Ke cikgu dah salah kira? Betul kawan lain setuju tak? Oh, okey. Cikgu silap kat sini guys, theta dia ni kena tolak. Aduh. Silap. Maksudnya 50 tolak 25. Sorry. Cikgu yang silap. Okey. Ini pun sama. 80 tolak 25. Tak perasan pula Eka. Cuba Ika kira yang W dengan Y je. Kira dua je. W dengan Y je. Sebab yang lain kecil. Cuba kira dua ni. 29025 bahagi dengan 100 tolak 25. Mana lagi besar dua ni? Yang W dapat apa? Yang W dapat 452. Okey, yang Y? Y baru betul. Okey, nampaknya W. Lupa kan kita belajar theta tu sama dengan tolak kan? Akhir tolak awal. Lupa pula cari. Okey, yang ini nak pam tayar ni. Menunjukkan tekanan tayar kereta 200 kPa, suhu 30. 30 ni tukar kepada Kelvin kita kena tukar kepada Kelvin. Okey, selepas perjalanan jauh, suhu tersebut meningkat kepada 60 darjah. Jadi berapakah tekanan tayar tersebut? Okey, cuba cari. Ni tukar pada Kelvin. Nak tukar pada Kelvin, 30 Celsius ni nak tukar kepada Kelvin, senang je. 30 tambah dengan 273. Itu je. 2 tambah dengan 273. Okey, lepas itu dia punya formula
Okey, formulanya ada suhu, ada tekanan. Jadi P bahagi T sama dengan P bahagi T. Ni P1, T1, P2, T2. Kita masuk kat sini. Jadi P pertama 200 kilopascal. Okey, bahagi T yang pertama 30 tambah 273 dalam Kelvin. Yang kedua nak carilah P2 ni. Suhunya 60. 60 tambah dengan 273. Kira cari P2 tu berapa? Cuba korang pindah-pindah. Berapa dapat? Skrin hilang. Alamak. Skrin hilang pula. Alamak, rosak-rosak. Nah. Cuba kira. Ingat kena tambah Kelvin, kena tambah 273 ya. Pengiraan ni kena tambah Kelvin. Korang pindah-pindah dah dapat berapa? Irfan dapat berapa, Irfan? Dapat tak? Eka dapat tak, Eka? Okey, berapa P dia? 219. Okey, B lah. Sama tak? Sama. Okey, nice. Lagi. Kita buat lagi. 25. Berapakah jumlah haba diperlukan untuk mengubah ais kepada ais? Okey. Ini nampak tak ni? Suhunya tak berubah. Jadi kita tak boleh pakai Q sama dengan MC theta. Tak boleh pakai ni. Sebab suhu tak berubah. Kan? Kita boleh pakai Q sama dengan ML. Sebab dia pendampa lakuran. Okey, jadi kita pakai Q sama dengan ML. So M dia adalah jadikan dia kg 0.5 lah. So L dia adalah 3.36 darab 10 kuasa 5. Korang tekanlah kalkulator. Berapa dapat? Time 3.36 168. Betul tak, guys? 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak? Cikgu dapat kat sini tulis 168,000. Kalau pindahkan 1, 2, 3, 4, 5. Betul lah 5. Okey, betul Okey. Antara pernyataan berikut manakah benar tentang haba pelakuran? Okey, haba pelakuran adalah kuantiti haba diperlukan menukar terkejut bahan pasal kepada pasal cecair
Suhu dia mala. Ni penting. Suhu mala. Macam tadi kan. Suhu dia kosong, kosong. Suhu tak berubah. Tak kisahlah kosong-kosong ke, 100-100 ke. Pastikan suhu dia adalah mala. Okey. 27. Bunyi yang dihasilkan oleh sebuah ambulans adalah berfrekuensi rendah. Apakah tujuan dia? Frekuensi rendah. Frekuensi tinggi dia kecil-kecil macam ni. Okey, frekuensi rendah dia besar-besar. Okey, kenapa ambulans kena pakai yang berfrekuensi rendah? Okey, kenapa? Ini frekuensi rendah Kalau kecil-kecil ni frekuensi tinggi. Okey, kenapa ambulans terpaksa pakai yang rendah? Okey, jawapan dia. Apakah sebab dia? Ada idea tak? Besar-besar, apa tujuan dia? Besar-besar ni sebenarnya mudahnya dia untuk membelau. Kan? Membelau. Kan kita ada celahan. Pintu-pintu ke. Kan duduk dalam kereta tak dengar. Jadi bila dia frekuensi rendah, kalau ada pintu yang ada ruang yang kecil, nanti dia akan membelau. Okey, kalau gelombang tu datang, gelombang yang besar datang, dia akan membelau. Jadi bunyi tu akan didengari sekeliling, termasuklah orang dalam kereta. Okey, jadi dia mudah membelau. Okey, sebab itu kita pakai frekuensi yang rendah. Ni, mudah dibelau. Okey. Alright, next. Nombor 28. Menunjukkan sebuah contoh gelombang membujur. Okay, gelombang membujur ni hanya untuk bunyi sahaja. Gelombang membujur ni hanya untuk bunyi sahaja. Okey, agaknya mana satu gelombang membujur? Gelombang bujur mana satu? Kecil-kecil yang nak tengok. Haikal okey ke Haikal? Internetnya macam on off je. Okey, okey. Gelombang membujur, bunyi. Nampak gayanya pergerakan bunyi yang ini. Ni. Ini menggambarkan pergerakan bunyi spring straight ni. Okey. Okey lagi. Menunjukkan corak gelombang bunyi. Okey, regang-regang. Laju gelombang bunyi. Okey, ni dia pakai V sama dengan F lambda. Okey, hal laju dia bagi. Okey, berapakah frekuensi? F nak cari. Lambda dia kena macam ni guys. Sini 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. So 15 kan? Bermaksud sini ada 5, 5, 5. Jadi frekuensi kita 5. F sama dengan 330 bahagi 5. Okey, berapa Ika dapat? F kita dapat apa? Cuba tekan sikit. 330 bahagi 5. Dapat 66. Okey. Jadi frekuensi ni jangan ambil 15 ni. 15 ni semua sekali. Ambil kita nak 1 lambda je. 1 lambda je ya. 1 lambda je. Okay, lagi. Kita habiskanlah. Kita habiskan ni. Sayang pula. Menunjukkan sata gelombang air bergerak menuju sebuah halangan berbentuk L. Okey, jadi rajah manakah menunjuk gelombang yang dipantulkan? Okey, macam ni. Bila dia pergi, kan? Nanti dia akan pantul balik. So, bila dia keluar nanti, pantulan tu sama je. Panjang gelombang dia sama. Sama macam ni. Cuma arah je berbeza. Dia punya lambda dia sama ya. Lambda pantulan tu sama. Okey. Inilah.
Sangat ni senang sangat guys. Okey, 3-1. Menunjukkan muka gelombang besarkan sikit. Merambat ke pantai laut. Didapati laut lebih tenang di teluk. Betul. Lebih tenang di teluk. Teluk kita kat sini. Lebih tenang. Soalannya, kenapa tenang dekat teluk? Apakah fenomena ini? Kenapa tenang di teluk? Ini kawasan dalam ni. Ini kawasan cetek. Okay, kalau awak ingat dalam ke cetek, fenomena apa yang melibatkan dalam ke cetek? Dalam dengan cetek. Fenomena apakah dia? Yang kalau kita buat eksperimen tangki riak, dalam tangki riak tu ada bongkah. Lepas tu ada air kan. Air sini kecil. Okey, fenomena apa ni? Siapa ingat? Ni yang cetek ni tenang ni. Cetek ni lebih tenang sikit. Fenomena pembiasan. Pembiasan apabila melalui dua medium. Okey, ingat. Pembiasan. 32 menunjukkan satu corak interference. Okey, ni interference. Berapakah panjang gelombang bagi gelombang tersebut? Interference lambda sama dengan X bahagi D. D paling panjang. A dengan X tu tak bertukar. Jadi kita punya A dia 2. X-nya adalah 25. D-nya adalah 7. D paling panjang. Haikal, cuba kira. Apa dapat? Pengiraan simple-simple ni boleh kira lah ya. Kalau susah tu tinggal je. Tak sempat nak buat. Rugi masa. Nanti dalam exam sebenar pun sama. Ada nampak kita tak faham je. Panjang-panjang huruf dia, simbol dia. Skip je. Yang senang-senang boleh buat. Berapa dapat kan? Kira 6.7. Tak ada pun. Awal tak ada. 0.71. Oh, ada. Okey. Sorry kak. Tak nampak pula. Okey, antara berikut manakah benar tentang gelombang elektromagnet? Mengenai elektromagnet. 3. Gelombang elektromagnet ni dia bergerak hampir sama dengan cahaya. Dia hampir sama dengan cahaya. Cahaya bergerak mana? Cahaya bergerak macam ni. Cahaya lagi laju. Elektromagnet tu hampir sama. Jadi so far yang paling laju adalah cahaya. Dalam dunia ni benda paling laju adalah cahaya. Tapi ada satu benda. Dia jumpa, tak silap cikgu, dia jumpa 10 tahun lepas kot. Namanya boson. Partikel boson. Cuma tu teori je. Teori saja menunjukkan ada benda yang lebih laju daripada cahaya. Tapi tak dapat dibuktikan lagi. Tapi so far yang terbukti cahaya lah. Okey, 34. Logam selalunya dapat diperhatikan di atas jalan raya atau logam maya. Antara fenomena berikut manakah berlaku semasa pembentukan logam maya? Okey. Logam maya yang jalan raya kan. Kita punya kereta. Okey, kita nampak macam ada air kat sini. Jadi dia sebenarnya ada beberapa lapisan. Sebenarnya ini adalah awan. Ini awan, ni bayang-bayang awan lah ni. Ni bayang-bayang awan. Jadi pergerakan dia, nampak tak? Macam ni, macam tu. Dia jadi pantulan dalam penuh. Jadi sini kena ada pantulan. Ada pembiasan. Ada. Jadi kena ada pembiasan dengan berlawan. Pantulan tak ada. Pantulan dalam penuh ada. 34 ada. Pantulan dalam penuh ada. Pantulan dalam penuh ada. Pembelawan tak ada, pembelawan tak ada. Kita ada pembiasan sebab dua medium. Pembiasan ni maksudnya bengkok-bengkok. Apa-apa bengkok tu dia adalah pembiasan. Jadi ingat biasan ni, ingat bengkok.
Ingat pembiasan, ingat bengkok. Okey. Bengkok, bengkok, bengkok. Ni namanya pantulan dalam penuh. Sebab dipantul balik secara penuh. Okey, jadi ini adalah pantulan dalam penuh. Jadi 1 dan 3. 1 dan 3 logam maya. Okey, lagi. Menunjukkan seorang pemburu menyelarakan senapan untuk menembak kepala buaya. XY menunjukkan garis penglihatan sepanjang di sepanjang garis. Arah manakah perlu menembak senapangnya? Kat mana? Adakah XY, XT, XU, XV? Awak rasa? Dia kena jauh sikit lah. Kan. Sebab ni image dia tau. Ni image. Jadi yang sebenar kat bawah ni. Kat U. Tapi kalau ikut kena je ni. Ikutkan kena je kan? Kena je sepatutnya kan? Tapi tak apalah, kita ambil jauh sikit. Kita ambil ni lah. Soalan pun tak logik. Okey, ini menunjukkan sinaran X menuju ke dalam sebuah prisma kaca. 45. Okey. Garis normal. Sudut genting 45. Sudut genting 45. Pada arah manakah ABCD sinar cahaya bergerak? Okey. Sudut genting 45. Sudut tuju adalah daripada X. X mana? Oh, ni X-nya. Okey, dia bergerak macam ni. 45 degree dia. Jadi jawapan dia mana? Kalau 45, ni pun dah ni 45 ni. Sama kan? Jadi kalau 45 ngam-ngam, dia akan keluar straight macam ni. Sebab sudut gentingnya 45. Jadi pantulan dalam penuh berlaku. Lah. Okey, ni perkiraan tak nak. Okey, ni kita buat sikit 38. Yang nyata-nyata semua ni. Menunjukkan sebuah kanta cembung dengan panjang fokus. Okey, kita buat sikit. Macam ni. Kita ada kanta. And then kita ada F. F kita berada pada 20. Dan kita punya objek berada 15. Di bawah ni. Okey, agak-agaknya apakah sifat-sifat dia? Guna petua awak tu, matematik bagai tu. Ni 1. Kalau ikut ada 5 tempat Ni 2F. 1, 2, 3, 4, 5. Dah guna. Cikgu nak yang hijau tu. Agaknya yang hijau tu apakah ciri imejnya? Ingat formulanya. Negeri 9. Matematik. 2F ni sama saiz, ke kanan besar, ke kiri kecil. Okey, jadi yang hijau, maya tegak dibesarkan. Okey, D. Boleh? Hafal lah sikit nanti sebelum exam. Sekarang tak payah hafal, tak apa. Dekat exam hafal sikit. Biasa keluar 1. Okey, 39 menunjukkan gambar rajah pantulan cermin. Ini cermin. Atas tu kanta lain sikit. Okey. Kanta cembung. Ini kanta cembung kan? Kanta cembung dia sama dengan cermin cekung. Cermin cekung. Jadi cermin cekung ni sama dengan kanta cembung. Dia punya formulanya. Faham tak? Jadi kalau nak buat cermin kan, kita boleh pakai tadi. Negeri 9 tu. Okey, manakah menunjukkan pantulan cahaya yang betul bagi cermin cekung? 39. Okey, mula-mula apabila kena cermin, dipantul balik. Dipantul pada F. Ni betul. Dia bukan macam ni. Kalau macam ni, kanta ni. Okey. Ni pun salah juga pada C. Dia mesti lalu F. Sebuah objek. Okey, tak nak kira lah. Sebab dah habis masa ni. Okey. Okey lah ni guys. Kalau kita dah bincang banyak ni, kita tinggal 2 soalan je. So, hopefully dapatlah membantu awak sedikit. Ifan macam ni, Ifan? Okey ke, Ifan? Tak banyak pun dapat sikit, boleh lah, Ifan?
Boleh ya? So minggu depan cikgu nak buat satu lagi set paper 1. Cikgu nak target 3 ataupun 4 lah paper 1. Lepas tu baru masuk paper 2 lah. Irfan, bila exam Irfan? Kalau ikut kat sekolah, exam bila? Pertengahan bulan 11 1 bulan 1. Oh, 11 bulan 11. Sempat lah. Minggu depan satu set lagi. Lepas tu kita buat paper 2 Boleh? Alright. Okay. So, okay lah Irfan. Kita ambil kat sini dulu. Cikgu nak settlekan sikit form 5 ni. Boleh Irfan jumpa minggu depan? InsyaAllah. Okey lah Aziz dengan Haikal. Kita settlekan nuklear sikit boleh tak? Kita ambilkan sikit je nuklear. Minggu depan nak masuk bab 7. Boleh kan? Sikit je. Okey, nuklear ni dia ada pengiraan. Okey, sebelum tu. Nuklear ni ada 2. Ini namanya pembelahan nuklear. Pembelahan nuklear besar kepada kecil. Pembelahan dia besar kepada kecil. Okey, satu lagi dia adalah pelakuran. Mana pelakuran? Alamak, tak ada sini tak. Pelakuran kat sini ni kan tak ada. Tak apalah. Okey, ni pelakuran. Pelakuran ni kecil kepada besar. Kecil kepada besar. Okey. Pelakuran, beza sikit. So, lepas tu kita ada pengiraan. Pengiraan kita kat sini ni. E sama dengan MC kuasa 2. Pengiraan untuk cacat jisim. Okey, cikgu nak fokus pada pengiraan dia sikit je. Cara dia macam mana? Okey. Okay, dia beritahu awal lah ni. Dia beritahu awal pengiraan dia. Ni biasa dia akan bagi. Okey, contoh kat sini Contoh. Dia bagi siap-siap ni. Contohnya jumlah sebelum tindak balas. Okey, sebelum tindak balas, kita punya ni adalah ni. Uranium 235. Jadi tengok, 235. Berat dia 235U. Jadi kita ambil lah. 235U tambah dengan 1 neutron. Sebab dalam ni ada 1 neutron. Tambah. Jadi kita dapat bahan dia 236.05. Bahan. Okey, now kita tengok dia punya hasil dia. Hasil dia ada B. Ada B. Lepas tu ada R. Ada R. Dan kita ada 3 neutron. 3 neutron. Kita campur. Kita dapat dia punya hasil dia. Faham tak? Okey, jadi sekarang ni kita akan tolak. Bahan, tolak hasil. Inilah kita punya cacat jisim. Okey, boleh? Haikal faham tak? Haikal dengan Aziz? Boleh. Bahan, tindak balas dengan jisim tolak dapat cacat jisim. Cuma cacat jisim ni kita kena kira. Cara kiranya kena masuk dalam formula. Okey, jadi ini kita panggil dia sebagai M. Ni namanya cacat jisim. Sebab dia jisim, ni adalah M lah, mewakili M. So, ambil ni, masuk dekat M. Ini M kita. Kemudian, M ni, kita tak boleh letak je. Kita kena darab dengan pemala dia. Pemala dia ni, 1U. Ini adalah 0.8 MU kan. Jadi, nak jadikan U, darab dengan 1U. Darab dengan 1.68. Ni kira M lah ni. Sepanjang-panjang ni kira M. Kita mesti darab dengan U ni. Lepas tu barulah kita darab dengan C. C ni halaju ya, halaju cahaya. 3.010 halaju cahaya kuasa 2. Baru kita dapat tenaga. Tenaga yang dilepaskan. Okey, formula ni sangat popular paper 1 dan paper 2. Dan dia pun tak susah. Nak bandingkan dengan nuklear. Jadi nuklear ni lagi senang lah. Nak bandingkan kuantum. Kuantum lagi banyak pengiraan. Jadi formula lagi mudah daripada kuantum nanti. Jadi ini boleh kira. Jadi jom. Cikgu nak fokus yang tu je malam ni. Contoh pertama. Kita buat terus soalan Okey. Ni dia bagi siap-siap ni. Cacat jisim. Jadi cari cacat jisim dibagikan. Cari tenaga. So buatlah E sama dengan MC kuasa 2. Okey. Dia punya M ni boleh settle lagi ni. M dia kena darab dengan 0.018863 darab dengan 1U. 1U kita boleh kali kod?
1U kita adalah 1.66 negatif 27. Darab dengan 1.66 darab negatif 10 negatif 27. Boleh. Negatif 27. Tutup braket. Darab dengan laju cahaya kuasa 2. Dah. Inilah kita nak nanti. Cuba kirakan. Dapat tak, Ikal? Dapat jawapan dia? Laju cahaya betul ke tadi? Lupa dah cikgu. Betul lah. Cuba kira sikit kan. Dapat tak? Dapat B Okay, nice. Okay, now kita dah masuk yang kedua. Proses menggabungkan dua nukleus ringan. Dua nukleus ringan. Kecil lah, kecil. Mana dia? Hilang dah. Ini. Dua nukleus kecil. Dua nukleus ringan. Jadi dia lah pelakuran. Tindak balas pelakuran. Dah senang. Okey, menunjukkan tindak balas berantai. Berantai ni pembelahan dua. Pembelahan dua. Tindak balas berantai berlaku kerana okey, bukan. Kedua, bukan. Bilangan neutron dibebaskan berganda. Okey, betul ni. Bilangan dia pecutkan neutron, lepas tu neutron ni berganda. Dibebaskan berganda secara berterusan dengan penambahan masa. Okey, jawapannya adalah C. Merepuk dengan tenaga, berapakah cacat jisim? So, E sama dengan MC kuasa 2. Ni korang kira sendiri. Persamaan merepuk satu mewakili. Berapakah nilai X dan Y? Nilai X dan Y. Okey, ini kita kena kira lah dia punya E dia berapa. Okey. Ini kalau ikutkan dia punya E dia berapa ni X adalah 2E. Kalau kat sini nampak tak? Dia hilang 2E ni. E dia 2 hilang. Ni yang bawah ni. E 2 hilang. 2 hilang E. Okey, automatik sini adalah 2. 2 darab 2 dapat 8. Nampak tak ni? Ini dengan ni 8 ni. 2, kita tolak. Ini tolak ni dapat 8. Ini tolak ni dapat 2. Ini untuk sini. Ini untuk sini. Okey, kau faham tak, Ika? Nanti 2 darab 4, 8 lah. 2 darab 4, 8 lah ni. Okey, boleh? Last. Terakhir. Jumlah tenaga yang besar dibebaskan semasa dua nukleus ringan bergabung. Okey, ringan. Ringan ni dekat matahari tau. Pelakuran berlaku dekat matahari. Sebab tu matahari meletup sangat besar ya. Okey, bergabung dengan okey, soalannya apakah nama proses ini? Pelakuran. Dah. Cukuplah. Sekurang-kurangnya kita buatlah revision sikit paper 1. Seminggu depan juga nak masuk bab 7 lah kalau sempat ya guys. Kan. Bab 7 pun cikgu bincang beberapa bab yang senang-senang lah. Lepas tu kita boleh buat soalan sebenar dah ya. So okey lah. Ikal, jumpa lagi minggu depan. Aziz. InsyaAllah ya. Okay, bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.